Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rakan-rakan semua. Jam sekarang menunjukkan 2:34. Jadi saya kira kita akan terus mulakan kerana banyak dalam agenda kita pada hari ini. Jadi pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan Ketua Panitia Bidang dalam Sains Matematik, iaitu Ketua Panitia Matematik, Ketua Panitia Sains, Ketua Panitia Matematik Tambahan, Ketua Panitia Biologi, Ketua Panitia Fizik, Ketua Panitia Kimia. Okey, saya tak ada tertinggalkan. Jadi Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada hari ini secara maya. Jadi sebelum kita meneruskan agenda kita, marilah kita membacakan umur kitab Al-Fatihah. Semoga majlis kita diberkati oleh Allah. Jadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada hari ini. Pertamanya, Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana kita diberi peluang untuk bersama-sama pada hari ini. Kita diberi kesihatan oleh Allah supaya kita dapat meneruskan agenda pendidikan kita. Jadi yang seterusnya adalah oleh kerana semua ketua panitia ada di sini, ini sebenarnya Cikgu Khair Anwar boleh? Okey. Okey, jadi untuk kita menjimatkan masa rakan-rakan semua, kami memutuskan untuk memanggil ke semua ketua panitia serentak, maka tidak mengikut JKD yang berlainan. Tetapi oleh kerana semua JKD, semua ketua panitia berada dalam bengkel hari ini, maka saya sarankan SU bagi setiap JKD merekodkanlah, nak ambil gambar ke apa untuk membuat laporan bagi aktiviti ini. So ini kita anggap sebagai salah satu aktiviti bengkel bagi JKD, ke semua JKD. Makanya pada hari ini kita akan, di sana ada pelaporan untuk setiap panitia, setiap JKD dan PDPR untuk semua subjek kan. Dan kita juga akan secara overview-nya melihat bagaimanakah pengurusan dialog prestasi panitia perlu dilakukan. Jadi rakan-rakan SU boleh screenshot sepanjang bengkel ini berjalan supaya boleh dimasukkan dalam laporan bergambar bagi bengkel pada hari ini. Okey, so saya mohon SU JKD mengambil kehadiran untuk masing-masing punya JKD lah, ahli panitia masing-masing. Buat GF kemudian pun tak apa saya kira kan, dan masukkan ke dalam JKD masing-masing. Alright, so kita cuba seringkas mungkin kerana saya tahu rakan-rakan pun sibuk ya sepanjang minggu apabila persekolahan kita bermula dengan PDPR, dan saya tahu semuanya letih, penat, double penat mungkin ya. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya terus kepada agenda yang seterusnya, iaitu pelaporan PBD dan pemerkasaan pelaksanaan PBD. Saya serahkan majlis kepada Puan Anura Makdum. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan ibu sekalian, dengar tak? Okey tak? Okey. Dengar. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, saya akan mulakan dengan pembentangan pelaporan PBD bagi setengah tahun pertama lah. Cikgu, sekejap. Kacau lah. Syaf. Kacau lah. Okey, berikut saya akan bentangkan pelaporan PBD untuk subjek-subjek matematik, sains, biologi, fizik, kimia dan tambahan.
Okey, kita mulakan dengan mata pelajaran matematik 1. Okey, bilangan calon seramai 2,556 orang. Okey, kat situ ada tipi 6. Okey, kita tengok sekolahnya. Okay, cikgu jangan apalah, sebab kita color merah tu bukannya kata tak bagus ke apa ke, sebab bila kita ada color change, apa tu orang kata kasih light ni senang kami nak buat semakan dan tidak susul lah. Okey, untuk pemerhatian daripada 50% tipi 1 dan tipi 2, contohnya di situ kami colorkan dengan warna merah yang melebihi 50% lah. Okey, ya jangan takut warna merah ni. Semua kita ada target lah dari PR dan saya pun faham. Okey, kami pun faham di peringkat jabatan PPD bukan senang kita nak capai prestasi yang sangat tidak gemilang dalam keadaan yang pandemik ni PDPR. Okey, ini just untuk makluman saja untuk pertengahan tahun ni. Okey. OK， 这 Okay, 我 saya 总是 teruskan dengan 打电话 matematik 叫我 pendekatan 办 dulu. 经济， Cikgu N. 就随便拿上来。 Okey, terima kasih Cikgu N. Okey, seterusnya saya teruskan dengan analisis PPD matematik bagi tingkatan 2. Okey, kita tengok pada graf tu tipi 1 seramai 71 orang, tipi 2 seramai 581 orang. Jumlah calon seramai 2,651. Walau bagaimanapun tahniah, kita ada 19 orang yang berjaya mencapai tipi 6 ni. Ni kita nak minta kongsi ni dari sekolah-sekolah ni. Okey cikgu. Okey, kita tengok di sini SMK Tenang Station dan SMK Labis lah yang melebihi 50%. Okey, seterusnya kita tengok matematik tingkatan 3. Tipi 1, tipi 2 seramai 587 orang daripada 2,549 calon. Okey. Okey, tipi 6 ada 29 orang. Okey, hanya 2 sekolah juga yang melebihi 50% yang agak ramai lah. Okey cikgu, tipi 1, tipi 2 ni dia belum mencapai tahap 5 cikgu, sebab tu kita labelkan bila ramai yang melepasi tipi 1, tipi 2 iaitu dia berada di tipi 3, 4 dan 5. Okey, yang itu kita kategorikan dia sebagai melepasi tahap minimum lah. Okey, seterusnya untuk tingkatan 4 seramai 758 orang, tipi 1 dan tipi 2 calon seramai 2,336. Ramai ni. Untuk tingkatan 3 ni, kalau kita tengok tipi 6 je ada 51 orang. Okay. Yang paling ramai sekwa tanya sekwa 36 orang ni yang dah capai tipi 6 ni. Hebat sangat ni pelajar-pelajar beliau ni. Nanti kita boleh minta SMK sekwa KP matematik dia berkongsi amalan baik apakah yang telah dilaksanakan di sekolah dengan keadaan pandemik. Dengan keadaan PDPR macam ni, masih ramai lagi pelajar-pelajar yang cemerlang. Okey, so kat sini ramai sikit lah tingkatan 4 ni yang banyak sikit sekolah yang melebihi 50%. Okay, SMK Bulu Kasab, Tenang Station, Bekok. Kemudian ni ada Gemeri, SMK Sujiwenta, Sri Bali dan SMK Dato' Masyad lah. Okay, kita take note je lah ni nanti guru-guru. Okey, seterusnya kita tengok pada tingkatan 5 seramai 540. Ni ramai ni, tipi 1 ada 85 orang. Belajar kita ni. Okey, so calon 2,326. Okey, kita tengok kat mana tu yang menyumbang tipi 1 dan tipi 2 yang ramai. Okay, kalau kita tengok SMK Sujiwenta hanya tipi 2 tapi bilangannya 22 orang. Okay, so kat situ ada 64.71 dan SMK Dato' Masyad. Okay, dengan tipi 2 hanya tipi 1 4 orang dan tipi 2 38 orang dan yang lain-lain menyumbang sikit-sikit lah. Nanti SMK Bandar Putra pun ramai tu tipi 2 seramai 56 orang. Buat calon dia ramai kan, jadi persen dia masih tak capai 50% lah walaupun kita nampak bilang ramai sebab calon dia ramai.
Okay, bukan senang nak kejar budak ni, putra ni kan. Okay, seterusnya kita tengok pada subjek sains. Okay, kita mula dengan tingkatan 1, seramai 444 orang calon daripada 2,510 orang. Okay, dan ada 42 orang untuk TP6. Okay, kita tengok pada yang melebihi 50% adalah SMK LKTP Muakhir dan SMK Caah. Jadi tingkatan 1 ni. Ni hilang dari radar rasanya ni. Okay, tapi semuanya ada TP alhamdulillah. Maknanya pelajar-pelajar ni masih masuk lagi lah, masih join lagi dengan kelas PDPR-nya. Cuma mungkin kadang-kadang ialah kefahaman tu susah nak capai kan dengan keadaan yang orang kata secara maya ni. Okay, kita tengok walaupun yang lain-lain tu tak capai peratus yang sangat tinggi TP1, TP2 dia, tapi kalau kita tengok bilangan, ngeri juga kan. Okay, ramai pelajar-pelajar macam pada ketuan TP2 40 orang tapi sebab calonnya 200 lebih, so boleh cover. So nanti kita tengoklah apa isu dan intervensi serta amalan baik yang telah sekolah-sekolah buat. Okey, seterusnya kita tengok tingkatan 2. Untuk tingkatan 1, 2, 3 ni sangat penting cikgu, basic, asas, sesmet, pihak jabatan pun memang sangat mementingkan orang kata pencapaian PPD atau pencapaian peperiksaan setengah tahun pelajar tingkatan 1, 2, 3 ni, sebab ia akan menyumbang kepada bilangan pelajar sains tulen apabila mereka menjejakkan kaki ke tingkatan 4 nanti. Kita tengok tingkatan 2. TP1, TP2 seramai 461 orang daripada 2,611. Okay, ini tingkatan 2 ni. Okay, setakat ni alhamdulillah tak ada sekolah yang melebihi 50%. Okay, cuma kita boleh analisis nanti ujung tahun, nanti kita tengok adakah berkurangan bilangan TP1, TP2 ni, okay, ataupun bertambah. Topik makin susah, makin betul baru kan, banyak topik baru kan untuk sains mat dengan rendah ni. Okay, seterusnya kita tengok analisis PPD sains tingkatan 3 bagi pertengahan tahun. Ini penting ni nak menentukan kelas tahun hadapan kan. Okay, seramai 393 orang berada di TP1 dan TP2 daripada 2,574. Okay, skor set 1 ni memang ramai yang dapat TP6 ni, pelajar-pelajarnya nanti kita boleh minta lah KP Sains, KP Mat berkongsi. Amalan baik ni, okay, hebat cikgu-cikgu dia ni. Okay, untuk tingkatan 3 ni, kita tengok SMK Translation. Sama kot tadi dengan matematik. Untuk ni, SMK Translation kita fokus tengok 68.32 dan SMK Caah sampai 67.68. Okey, kita pergi pada tingkatan 4. Seramai 396 orang daripada 1,729. SMK Bekuk ni seorang ni dia seorang yang dapat TP6 ni, cemerlang ni. SMK Bekuk ni. Okey. Okay, kita fokus pada SMK Datuk Ahmad Syed juga, iaitu melebihi 50%. Bilangan TP1 dan TP2 seramai 77.05. Okay, kita tengok sains tingkatan 5. Okay, seramai 293 daripada 1,829 orang calon. Ini saya lupa nak sebut yang ni ada yang tak ada TP ni SMK Bandar Putra dan SMK Labis. Yang ni nanti kita tengoklah KP kenapa pelajar ni mungkin dia dah tak ada ke, tak join ke, tak PDPR sampai tak boleh nak laksanakan, tak dapat nak laksanakan PPD. Ada 2 orang ni kat sini yang kita nampak. Okey, seterusnya SMK Datuk Ahmad Syed ni juga melebihi 55.17 bilangan TP1 dan TP2. Yang lain-lain so far okey. Okey, kita dah masuk pada subjek sains tulen, tingkatan 4-5. Okey, bila masuk pada sains tulen ni, analisis menunjukkan sangat sikit lah bilangan TP1, TP2 kerana pelajar-pelajar yang dah masuk ke kelas sains tulen ni mungkin antara pelajar-pelajar yang cemerlang lah, yang betul-betul boleh belajar, okay, dan bilangan dia pun tak ramai. Okay, so bilangan TP1, TP2 tak ada, so TP2 pun 23 orang daripada 418 orang.
Okey. SMK Tinggi Segamat. Okey, nanti kita tengok data menunjukkan TP2 seramai 17 orang. Seorang je yang TP3. Okey. Okey, yang lain-lain so far okey. Seterusnya kita tengok pada tingkatan 5. Seramai 6 orang daripada 394. Okey, data menunjukkan hanya beberapa sekolah saja, tak ramailah, ada 6 orang saja. Okey, dan ada seorang yang ada TP1 ni, Rushi Ibrahim. TP1, TP6. Okey, biologi dah sampai TP6 dah. Baru tengah tahun ni. Okey, seterusnya kita tengok fizik. Seramai 32 orang daripada 593 orang calon. Okey, SMK Jementar, take note. Okey, saya tak tahu cikgu KP SMK Jementar ni sebab adakah semuanya, sebab semua tu calon 16, cuma satu. Tahu je, tak faham. Okey, cikgu, nanti kita semak balik. Untuk SMK Jementar, KP SMK Jementar ada dalam buku kita ni. Untuk sains, untuk fizik. Okey, 100% ni semuanya tak mencapai lagi ni, baru tipe 1 ni. Okey, so yang seterusnya kita tengok Kamar Arifin pun dah ada tipe 6 dan Sekwa. Okey, saya teruskan dengan fisik tingkatan 5. Okey, seramai 15 orang daripada 547. Okey, tak ada yang melebihi 50% bilangan tipe 1, tipe 2. Okey. Seterusnya kita beralih kepada subjek kimia. Lagi bagus lah, 8 orang saja daripada 597. Okey, kita tengok di sini, setakat ni data menunjukkan agak selesa. Setiap sekolah menunjukkan prestasi yang agak baik, tak ada melebihi 5% lah. Kalau ada pun SMK Palung Timur ni pun 4 orang saja, itu pun tipe 2. Okay, yang lain-lain so far okey. Dan seterusnya kita tengok kimia tingkatan 5, dah tinggal 2 orang saja daripada 490 orang calon. Okey. Okey, kita tengok matematik tambahan. Tingkatan 4. Dah mula ramai matematik tambahan ramai sikit calon Okey, daripada 116 orang yang mencapai tipe 1 dan tipe 2 daripada 793. Teori sewa, ambil tambah pun. Dapat tipe 6 ada 4 orang ni. Tahniah pelajar-pelajar yang guru-guru bimbingan yang pelajar subjek-subjek macam ni boleh sampai kepada tipe 6 ni baru tengah tahun ni. Okey, kita tengok Palung Timur. Okey, 66.5%. So calon tak ramai kan, jadi dia menyumbang persen yang sangat tinggi. Dan seterusnya SMK Tinggi Segamat 56.1. Tengok 23 orang tu Take note. Okay. Seterusnya kita tengok tingkatan 5. 46 orang daripada 728 orang. Okay, di sini menunjukkan bahawa SMK Muakil macam saja yang melebihi 50% pelajar yang mencapai tipe 1, tipe 2. Sebab dia 6 orang, jadi bila 3 orang tu seorang-seorang kuku, dah jadi persen dia jadi besar lah. Padahal tak ramai pun kan. Yang tak ramai tu yang paling menakutkan. Sebab mewakili persen yang sangat tinggi. Okey. Ini saya rumuskan pencapaian peratus MPM PBD subjek sains mat lah bagi pertengahan tahun 2021. Okey. So di sini menunjukkan daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 sains matematik. Kalau matematik tu daripada form 1 ni 79.9%, tingkatan 2 75.4%, tingkatan 3 77%, tingkatan 4 67.4%, tingkatan 5 76.7%. Tak ada yang mencapai melebihi 80%. Habis sikit dia tingkatan 1 tu lah. Okey, seterusnya kita tengok sains 80.7% pada tingkatan 1, tingkatan 2 82.2%, tingkatan 3 84.6%, tingkatan 4 77.1% dan tingkatan 5 82%. Bila kita lihat pada data sains tulis, ni memang sangat hebat. Okay. Calon pun dah mula tak ramai dan pelajar-pelajar yang betul-betul boleh belajar, boleh ikuti subjek-subjek yang core ni lah kan, yang ada dalam
sains tulis ni. Okey, peratus menunjukkan bilangan biologi tingkatan 4 94.5%, tingkatan 5 98.5%, fizik tingkatan 4 94.6%, tingkatan 5 97.3%, dan seterusnya kimia tingkatan 4 98.7%, tingkatan 5 99.6%. Ni kimia tingkatan 5 ni sikit je lagi, memang 100% lah ni SPM kita insyaAllah. Okay, matematik tambahan 84.1% dan seterusnya tingkatan 5 93.7%. Okay, cikgu, data ini menyumbang kepada ini adalah sasaran untuk daerah. Okay, kita menyasarkan untuk semua subjek-subjek sains matematik menengah rendah untuk ijazah daerah adalah 95% dan matematik menengah matematik sains atas adalah ITR-nya 100%. Sebab tak banyak pun, sikit je lagi kan. Okay, kita tengok balik matematik sains untuk menengah rendah tu. Okay. Mungkin subjek matematik lah agak kerja lebih sikit. Okay. Sebab yelah budak matematik ni kalau tak banyak latihan memang parah sikit. So kita harap kita cepat naik sekolah. Okay. Budak-budak belajar dekat rumah, belajar online dia memang mungkin yelah mengalami masalah, berbagai masalah lah. Okay. Untuk benda-benda teknikal ni. Okay, begitu juga dengan sains, dengan ada amali macam mana lah. Kalau kat sekolah boleh pergi sains, boleh nampak dia, boleh pegang semua kan. Tapi sekarang ni mereka semua boleh tengok video, cikgu share macam-macam kan. Jadi nak real tu memang agak sukar sikit. Itulah kekangan-kekangan kita daripada PDPR. Okey cikgu, nanti saya sebentar lagi saya akan tunjukkan pelaporan PDPR untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 5 lah, subjek-subjek sains matematik. Nanti kita nampaklah perbezaannya. Okey, kita boleh compare kan nanti. Okey, apa yang perlu kita buat nanti berdasarkan pelaporan PBD tadi. Okey, insyaAllah pada bulan 10 sekolah-sekolah akan melaksanakan dialog prestasi. So nanti apa tindakan KPKP, sains, matematik, bio, fizik, kimia dan matematik tambahan nanti. Rakan-rakan guru perlu menyediakan isu dan intervensi bagi setiap mata pelajaran dalam bidang sains matematik lah. Kemudian yang amalan baik juga kita perlu bentangkan juga sebab ada juga pelajar kita yang terdiri daripada sprinter. Yang isu dan intervensi ni mungkin di kalangan pelajar-pelajar kita yang climber, recovery. So apa tindakan dia yang kita buat. Memang banyak isu sebab kita PDPR. Cikgu tapi macam mana pun all out, cikgu-cikgu dah banyak usaha, adanya itu adalah intervensi yang telah cikgu laksanakan, kita nyatakan. Kemudian nanti maklumat akan dimuat naik lah yang cikgu punya perbentangan tu nanti. Dialog prestasi tak payah buat 2-3 kali kerja nanti. Dialog prestasi tu kita upload pada Padlet yang akan akhir, nanti kita akan bagi link dia. Okay. Kita ada link Padlet untuk MLT, Sains Matematik Daerah Selamat. Okay. So kita tengok sikit pemekasaan PBD. Okey, saya harap peringkat setiap sekolah kita ada penyelaras PBD dan penyelaras PBD sekolah telah diberi penataran sebelum ni. So saya harap setiap sekolah lah dah penyelarasnya telah membuat PRC dan pembentangan mengenai pengurusan pelaksanaan PBD ni. Okey. Macam kami ulaskan je apa yang sepatutnya perlu ada, yang perlu KPKP tahu. Okey, yang pertama sekali pengurusan PBD ni, ini of course lah perlu dikendalikan oleh penyelaras PBD. Okey, yang pertama sekali melaksanakan perjumpaan, dialog prestasi, mesyuarat panitia mengikut ketetapan kurikulum sekolah. Okey, sekarang ni bila ada mesyuarat, so nanti kemudian ada dialog prestasi, kita tadi macam saya cakap, so pasti ada isu-isu dalam mata pelajaran setiap panitia. Okey, kemudian SPI surat-surat ni penyelaras punya bahagian lah. Okey, seterusnya agenda berkaitan PBD dibincang dalam mesyuarat panitia. Dia yang lebih jelas penyelaras akan bentangkan kan dengan setiap dia punya detail dia. Banyak kalau kami nak bentangkan kami dah fikir banyak kali, ada 78 slide. Dan bila kami fikir balik, penyelaras dah dapat dah benda tu. So kami harap rakan KP juga akan dapatlah benda yang sama, dan kami juga ada sediakan bahan-bahan tersebut di Padlet. So kalau sekolah mungkin belum buat apa, boleh baca, boleh tengok.
pada pilot yang kemat info berkaitan PBD. Kemudian ada perancangan takvim PBD dan seterusnya laporan aktiviti PBD yang dilaksanakan dan memastikan data-data PBD disimpan dengan selamat, mudah diakses dan dikemas lagi. Nanti lagi lah pelajar tingkatan 3 kan? Bukan cari-cari tak jumpa. Puan Anura, Okey, cikgu ada tanya. Cikgu Bariah nak tanya ni, angkat tangan. Okey, Cikgu Baria, ya saya. Ada soalan cikgu? Mana cikgu ni? Ke Bariah terangkat tangan. Bariah ada soalan ke Cikgu Bariah? Tak ada. Oh sorry, okey terangkat lah tu, tertekan lah. Okey. Ni akan Cikgu ada Anak soalan tadi. saya tertekan, minta maaf. Oh, anak angkat tangan. Okey, teruskan. Dia nak join juga. Okey, minta maaf saya tak perasan tadi. Saya tengok slide. Okey, seterusnya kita tengok PSC dan pementoran. Okey, kat sini pun kita menyatakan bahawa yang pertama sekali perbincangan atau bengkel berkenaan buku panduan PPD atau KIBI dalam panitia. Kalau nak ikutkan memang nak baca buku tu banyak sangat cikgu nak tengok. Okey, kan? Jadi bila kita buat PSC, kita bincang-bincang dengan rakan-rakan satu tim tu, mungkin benda tu kita boleh ulaskan dengan lebih simple, jelas dan padat. Okey, apa yang perlu dilaksanakan. Okey, seterusnya perkongsian amalan baik dalam panitia. Yang ni amalan baik yang kita nyatakan ni adalah bagaimana pelajar-pelajar kita nak mensasarkan target. Okey, apa yang kita buat sistem biasa lah cikgu. Okey, seterusnya yang ketiga, guru perlu faham dan boleh laksanakan kaedah pentafsiran secara bertulis, lisan dan pemerhatian. PBD ni bukan bagi kertas je jawab, bagi Google Form jawab okey. Ni dapat markah hari sekian kan. Macam-macam cikgu boleh buat. Masa cikgu tengah buat meet, kan? Macam-macam cikgu boleh rekodkan pencapaian pelajar-pelajar kita. Okey. Seterusnya guru menyediakan instrumen pentafsiran untuk guru, rakan sebaya dan PBD lah. Ini perlunya PSC dan pementoran. Okey. Seterusnya bimbingan untuk membuat ulasan perkembangan murid berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan sasar siswa murid oleh guru kelas dan guru mata pelajaran dilaksanakan. Okey, seterusnya latihan simulatif penyampaian pelaporan perkembangan murid dilaksanakan dalam kejukan penelitian mata pelajaran. Okey. Yang paling penting yang ini lah. Okey, peranan guru dalam pelaksanaan PBD. Yang pertama sekali, guru perlu merujuk SK dan SP dalam merancang PDP. Sebab kita ada pelajar macam-macam style. Okay. So, jangan lupa dengan kaedah pembelajaran terbeza. Hybrid, pembelajaran teradun. Okay, lagilah dengan PDPR kan. Okay, macam-macam kita nak kena alert. Okay, seterusnya guru menyediakan dan menggunakan instrumen yang sesuai dalam PDP. Okay, kemudian guru mencatat perkembangan murid dan apa jua format yang boleh diakses dan proses pemberian skor dan tahap penguasaan. Contoh slide semak, borang penilaian, borang catatan, anekdot, gambar, video dan lain-lain lah. Kat situ kita boleh bernilai pelajar-pelajar kita. Okey, seterusnya analisis data TP, murid untuk postmortem. Kemudian guru menggunakan dapatan pentafsiran sebagai diagnostik awal untuk pemulihan pengayaan murid. Okey, yang ini contohnya kalau pelajar-pelajar macam tadilah yang saya paparkan tadi, slide tadi PBD. Okey, pelajar yang yang TP1 dan TP2 tu, okey, apakah strategi pemulihan atau pengayaan yang bagus untuk kesesuaian pelajar-pelajar kita. Sekarang ni dengan keadaan PDPR kan, memang cikgu macam-macam kreatif ni macam mana nak buat kan. Okay, so benda-benda tu kita rekod. Kemudian guru merekod skor TP murid dalam template offline. Okay, secara berterusan selepas selesai satu kelompok atau SK atau SP. Kadang cikgu saya tengok kadang bila habis satu topik, biasa kita ada buat ujian, okay? Kita ada buat test, pakai Google Form. So yang tu kita simpan lah. Ada satu lagi template yang untuk cikgu buat rujukan untuk tengah tahun. So untuk akhir tahun nanti ada lagi. Maksudnya setiap bulan secara formatif semua cikgu ada simpan lah rekod-rekod tu. Okay. Di sini juga ada iklan sikit iaitu integriti. Bila kita dah laksanakan PBD macam ni cikgu integriti guru sangat kita tekankan iaitu bersikap amanah, jujur, sentiasa melakukan perkara yang benar. Jangan takut nak letak pelajar kita satu atau dua. Kalau dah memang itu kemampuan pelajar kita, lawas mana kan? Okey, kita dah usaha
Jadi jangan alah takutlah nanti kalau letak satu tak dua ramai nanti mulalah PPD datang. Tak apa cikgu kita datang pun kita tak buat apa pun. Kita bincang-bincang je PSC apa yang buat. Kita tahu dengan keadaan sekarang ni pandemik ni memang orang kata tak boleh nak orang kata tak boleh nak cakap lebih lah kan. Benda ni semua ada pro and kontra. So sentiasa melakukan perkara yang benar, membuat keputusan berdasarkan kebenaran. Jangan takut nak melabelkan pelajar-pelajar tu. Kalau dah dia memang tipe satu, macam tadi saya kata tipe satu berapa ramai tadi kan. Tak apalah, mungkin the reality. Kan? Tapi nanti kita tengoklah masa dialog prestasi tu apa intervensi kepada pelajar-pelajar tersebut. Isunya mungkin pelajar tak support, tak join kelas, kan? Tak macam-macam lah. Okay. Dia kemudian membuat keputusan berdasarkan kebenaran. Okey, ini kaedah pelaksanaan pelaporan PPD. Guru membuat pentadbiran berlaku secara berterusan dalam PDP guru menggunakan pelbagai kaedah dan instrumen pentadbiran. Yang keduanya menetapkan tahap penguasaan mengikut SK dan SP hasil pentadbiran. Dekat kita punya di SKP, semua kita dah boleh rujuk macam mana SPI-nya. Bukan kita kata macam dia dah boleh selesaikan 2.21 ni SK ni bolehlah bagi 6 terus. PPD ni dia sangat rigid sikit ni. So cikgu-cikgu kena mahir setiap konten yang kita ajar, kemudian macam mana kita nak mentafsir pelajar kita tu dengan kebijaksanaan kita dan juga integriti. Seterusnya kita tengok yang ketiga iaitu merekod ke dalam template PPD. Tadi saya ringkaskan, so yang ni ada huraian sikit. Seterusnya template secara offline, online. Yang online tu yang cikgu isi dekat online PPD tadilah yang kami boleh tengok. Kemudian boleh direkod mengikut keperluan semasa guru. Yang keempat, pelaporan individu, iaitu pelaporan dijana secara ikut kesesuaian, automatik atau manual dan dilaporkan 2 kali setahun. Macam ni kita ambil laporan ni tengah tahun. Nanti ada 7 tahun kan? Itu yang dimaksudkan je lah pelaporan individu pelajar. Yang ini adalah peranan KP atau ketua panitia. Yang pertamanya memastikan ahli panitia mempunyai DSKP, pemetaan RPT, penyediaan RPH dan mengisi template perekodan offline. Kemudian yang keduanya, guru melengkapkan template pelaporan offline 2 kali setahun untuk tujuan pelaporan perkembangan murid. Skor dan ulasan. Yang ini untuk dilaporkan kepada ibu bapa kan. Seterusnya, ketua panitia menyimak dan melaksanakan verifikasi data itu yang diberikan oleh guru. So adalah semakan sebab tu kita kata tadi ada PRC dan pementoran. Bukanlah cikgu-cikgu tu dia isi syok sendiri. Begitu dah dapat keputusan semua. At least bila dah ada keputusan tu kita untuk panitia buat sikit Google Meet atau mesyuarat ringkas untuk kita imbal balik dapatan hasil pelajar-pelajar kita secara kelompok. Seterusnya fail jaminan kualiti. Inilah tadi bila saya rumuskan semula. Yang pertama sekali pementoran, iaitu perlunya ada PRC, taklimat, bengkel dan sebagainya. Kemudian pemantauan PDP, hasil kerja murid, tugasan murid. KP juga perlu, KP dan KP perlu ambil tahu juga apa yang dilaksanakan oleh rakan-rakan guru kita. Mengikut panitia masing-masing lah. Kadang-kadang kita tengok juga, tengok basic science dengan mat ni, kenapa mat baru topik. Contoh topik kita ada 18. Tapi dah 9 ni baru sampai topik 5. Kena ambil tahu juga tu. Rakan-rakan KP dan GKMP. Seterusnya penyelarasan iaitu mata pelajaran dan potensi pelajar. Dan seterusnya yang keempat, pengesanan sebelum. Kalau sebelum memastikan instrumen menepati prinsip kebolehtakbiran instrumen dan selepas nilai impak instrumen. Yang ini adalah daripada pihak kami. Tapi sama juga. Tak ada apa yang rahsia, tak ada apa yang perlu kita cakap esensi buat apa. Ini juga balik-balik pusing sendiri. Pelaksanaan PBD iaitu yang pertamanya RPH lah. SP yang hendak diajar dan ditaksir merujuk SKP, SK, SPI, SPI yang terkini, SSM. Seterusnya objektif yang dibina ikut tahap keupayaan murid. Kalau ada murid yang pelbagai so pembelajaran terbeza perlu dilaksanakan. Kemudian aktiviti yang dilaksanakan, adakah ia sesuai dengan murid. Kemudian rekod RPM, rekod perkembangan murid dicatat dan disimpan. Dan latihan murid juga bukti pentadbiran. Sekarang lagi senang nak simpan bukti. Sebab saya tengok rakan-rakan guru kita hebat-hebat ni semuanya simpan
secara online, secara maya, dekat Telegram ada, dekat worksheet live, apa semua ada. Jadi bila nak tunjuk bukti, tak payah buat dulu dia kerja. Okay, cikgu dah ada dah benda-benda tu. Semua dah ada simpan kat email, ada simpan kat Dreamer. Okay, seterusnya pelaporan pertengahan dan akhir tahun. Template BPK, OSK, okay, ni penjelasan lah yang lebih clear. Okay, kemudian PBD dalam talian. Konsep dan pelaksanaan sama seperti bersemuka, aplikasi yang sesuai. Ini seperti PDPR lah. Okay, dalam pandemik, keadaan pandemik macam inilah sekarang ni. Okey, kemudian kaedah pematian lisan dan bertulis. Okey, penjaminan kualiti ni ada 4 P lah. Yang pertama pementoran, kita ulang semula, bantu beri kefahaman kepada guru. Okey, ini peranan KP, KP dan JKP. Kemudian penyelarasan, kami ni SSC memastikan rakan-rakan KP boleh menjadi mentor kepada rakan-rakan guru. Itu maksudnya. Okey, seterusnya penyelarasan, memastikan penetapan TP adalah adil. Kemudian pemantauan, memastikan pelaksanaan PBD mengikut panduan. Dan seterusnya pengesanan menilai kesesuaian, kekuatan dan kelemahan kaedah sesuatu pentaksiran yang dibuat. Okey, so kita akan nilai ikut aspek yang fokus lebih pada yang 4P ni lah, penjaminan kualiti. Okey. Ini nanti kita akan share sebab pada JKMP pun kita dah share 2 hari lepas, ini Padlet. Okey, nanti dia akan terangkan lah sebab bahan-bahan akan kita uploadkan ikut sekolah. Bahan yang kita nak bukannya bahan apa pun, cuma kami minta nanti dialog prestasi macam yang saya cakap tadi, dialog prestasi yang telah dilaksanakan, ambil yang untuk kita upload ikut sekolah. Kami dah sediakan Photoshop sekarang ni pun kalau Padlet kita. Okey, bahan-bahan PPT akan diupload di Padlet. Setiap sekolah perlu kongsikan dapatan isu dan integrasi serta amalan baik bagi setiap mata pelajaran mengikut KP masing-masing bidang sains matematik. Okey, untuk PBD, laporan PBD dah habis. Kalau cikgu ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya sekarang atau boleh simpan soalan dan kita tanya di penghujung Puan Hayati buat rumusan nanti. Okey, ada pertanyaan setakat ni? Apa? Kamu? Kejap. Pertama? Mana tadi? Oh ni. Untuk pertama ni mana? PPT ke? Kan apa tadi? Okey, tak ada persoalan saya teruskan dengan laporan PBD. Laporan PDPR. Kalau malu-malu boleh type dekat chat. Okey, saya teruskan. Ya, dia angkat tangan ya, Cikgu Afidah. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okay. Puan Anura, saya nak tanya yang dialog prestasi yang kita kena buat ni merujuk kepada laporan PBD setengah tahun ataupun sebab macam untuk tingkatan 5 kebanyakannya dah habis topik, jadi kita dah boleh habis PBD tu, maksudnya dah hampir selesai lah. Jadi maksudnya dialog prestasi ni adalah untuk pertengahan tahun, laporan pertengahan tahun. Nanti kita akan masuk pada slide dialog prestasi nanti. Kita ada lagi slide dia. Boleh je. Yang tadi yang Puan Anura kata kami kena buat dialog prestasi yang hantar kat Padlet tu. Itu dialog prestasi PBD ke dialog prestasi apa tu? Memang dialog prestasi peringkat sekolah, audit akademik. Nanti you all akan sekolah akan buat pada bulan 10 kan. Jadi nanti ambil bidang masing-masing. Contohlah, kami sangat galakkan, okey nanti bila cikgu buat dialog prestasi tu, KP-KP ikut kita buat dua target lah. Maknanya kita tak adalah kita punya dialog akademik tu kita sasarkan pada SPM saja.
Maknanya untuk menengah rendah pun kita ada bentangkan nanti dalam dialog prestasi sekolah masing-masing. So yang itu nanti kami bina. Boleh cikgu? Boleh tak? Oh, okey. Okey, Cikgu Vida. Sebab kalau macam sekolah Selama ni, kalau macam sekolah tak ada, macam contohnya belum buat peperiksaan kan, Tak kita tak ada buat penilaian secara menyeluruh lah Ya. kan. Jadi macam mana tu? Sebenarnya saya blur ni sebab tu dalam prestasi ni. Dalam prestasi ni dengan kata lain audit akademik lah. Cuma Okay. sekarang ni sebab tu sebenarnya sebelum ni kita sebenarnya memang sangat galakkan peringkat sekolah buat ikut tahap. Kalau sekolah rendah tu tahap 1, tahap 2. Kalau menengah tu menengah satu lah. Menengah rendah, menengah atas. Tapi apa yang kami dapati sekarang ni banyak fokus pada SPM sahaja. Jadi sekarang ni kita nak betulkan apa yang tak berapa betul tu untuk sasaran KP pada setiap panitia. Okey. Dalam prestasi juga perlu menekankan audit akademik mengenai tentang menengah rendah juga. Okey, boleh cikgu? Nanti kita akan lebih jelas masuk pada slide dialog prestasi panitia nanti. Slot tu yang akan diambil pada Puan Nadia. Okey, terima kasih. Okay, nanti saya dengar dulu, nanti kalau ada soalan saya akan tanya semua. Boleh. Terima kasih. Sama, kita clear kat sini sekali. Okey? Okey. Ya. Okey, kita tengok laporan PDPR sikit. Yang ni tak lama ni sikit je. Okay. Okay cikgu, laporan PDPR ni saya ambil kemas kini sebelum cuti tu lah, 9 September 2021. Okay, kita tengok pada matematik, subjek matematik dulu. Matematik tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey, tingkatan 1, tingkatan 2, 3, 4 dan 5. Okey, bilangan sesi PDPR. Kita tengok. Cikgu boleh tengok saya paparkan, mungkin saya tak perlu baca satu-satu data dia. Kita tengok peratus murid yang tidak. Okay. Kita tengok peratus murid yang tidak mengikuti PDPR. Cikgu kami sebenarnya ada analisis sekolah-sekolah yang bilangan PDPR-nya ni, sesi PDPR ni campur tak cikgu? 24 pos sekolah punya. Tingkatan 1 sebanyak 479. Data ni adalah bermula daripada MCO 3 lah, 3.0 ni. Okey. Ini lebih kurang 479 bilangan sesi PDPR. Murid yang online 43.39. Okey, dan seterusnya offline. Yang kita nak tengok ni tingkatan 2 ni ada offside. Cuma saya tak deep dive lagi yang sekolah yang buat offside ni. Sebab saya dah tepikan nama-nama sekolah ni macam tingkatan 4-5 ni, bilangan sekolah kini ada missing 2 sekolah ni. Ada 1 sekolah ni. Tingkatan 4 ada 1, tingkatan 5 1. Tapi sekolah ni sama. Dia terlupa isi ataupun nanti cikgu double check balik. Saya rasa cikgu-cikgu boleh tengok buat laporan PDPR ni. KP-KP pun kena ambil tahu juga. Okey, kena tengok. Ada sekolah yang tak isi ni. Tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk subjek matematik. Okey? Peratus kita tengok. Kalau tingkatan 1 seramai 40.37. Tingkatan 2 39.1. Tingkatan 3 44.21. Tingkatan 3 tadi. Tingkatan 4 39% dan tingkatan 5 32.54%. Okay, yang bawah tu adalah bilangan guru-guru yang kini lah. Guru-guru yang mengajar. Okey, seterusnya kita tengok sains. Okey? Pada tingkatan 1 hingga tingkatan 5, bilangan peratus murid yang tidak mengikuti PDPR daripada tingkatan 1 seramai 37.59. Ni offside mula dia ni, 0.45. Saya tak pasti sekolah mana yang tak isi murid offside ni. Dia kena faham sebenarnya apa konsep offside tu sebenarnya. Okey cikgu, kalau tak sepatutnya dia memang tak ada bilangan offside tu. Sebab biasanya kalau paling ada pun online dengan offline saja yang biasanya cikgu-cikgu kita buat. Okey. Okey, seterusnya tingkatan 2 48.78. Kemudian tingkatan 3 44.23. Hampir separuh kan majoriti kalau kita tengok. Tingkatan 4 46.71, tingkatan 5 38.1. Ngeri. Saya ngeri yang ni tingkatan 5 dan tingkatan 4 kan. Jadi tak ngeri pun nak buat apa, kita kena hadap sebab mungkin dia ada masalah-masalah lain, mungkin duduk kat kampung pedalaman memang dah tak ada lain sangat kan. Tapi
sepatutnya sekurang-kurangnya adalah kaedah-kaedah lain macam mana rakan-rakan guru kita menyelesaikannya. Jangan sampai terlalu terceceh. Dan kalau kita tengok bilangan sekolah KN tingkatan 1 ni 22 ni. Ada 2 sekolah yang missing dan tingkatan 3 ada 1 sekolah yang missing. Jumlah sekolah menengah di daerah Sekamat ada 24 je Ni sekolah-sekolahnya saya tak tunjuk ni. Kalau nak pun nanti kita PMTP. Sekolah-sekolah yang tak KN ni biasanya kita PMTP lah. Okay, seterusnya kita dah masuk biologi tingkatan 4 dan 5. Bila dah tu saya cakap, bila cikgu tengok tadi laporan PBD, okay, kemudian compare dengan PDPR, bila laporan PBD tu macam tadi kita tengok sains tulen tu peratusnya memang 90% ke atas. Jadi bilangan laporan PDPR ni memang sangat kecil lah. Bilangan murid yang tidak mengikuti PDPR iaitu bawah 10%. Jadi bawah 10%. Okay, kita tengok biologi. Okay, bilangan sesi PDPR banyak. Kalau kita bandingkan dengan subjek-subjek yang sains dengan maths ni, 100 je. Pun bawah 600. Tapi kalau kita tengok apa biologi, macam kelas tak banyak. Kan? Murid pun macam yang masuk pun berapa orang je calon. Tapi bilangan sesi PDPR bagi subjek sains tulis ni, yang saya tengok cikgu-cikgu ni, kau kata all out betul. Okay? Untuk tingkatan 4, tingkatan 5 pun dah 100 lebih. Okay, bilangan murid yang tidak mengikuti PDPR pun bawah 10%. Semua sekolah KN. Tahniah. Okey, seterusnya. Tingkatan 4 dan 5 untuk fizik. Tingkatan untuk subjek fizik. Okey, bilangan dia 141, 130. Bilangan sesi PDPR. Ini bukan saya create, cikgu memang ambil daripada online tu. Saya copy, saya paste je. Tak ada berubah pun, satu nombor pun saya tak ubah. Okey, kemudian murid online 85.79, kata 5 84.25. Tinggi kan? Memang hebat-hebat pelajar-pelajarnya. Okey, kemudian murid yang tidak mengikuti PDPR pun bawah 10% lagi. Mungkin cikgu-cikgu ni bersih lagi. Intervensi tu boleh dilaksanakan dengan keadaan yang kata tak banyak kan, tak ramai. Okey, sekolah yang tu pun cukup 23. Kalau tanya kenapa 23, untuk maklumat sekolah Rahidiyah memang tak ada subjek student kan. Tu jadi 23. Okey, seterusnya sesi PDPR bagi subjek kimia 136, tingkatan 5 152. Bilangan murid yang tidak mengikuti PDPR, peratus murid yang tidak mengikuti PDPR juga bawah 10%. Kalau tadi mula-mula kita tengok 20 kan persen. Kalau subjek ni memang bawah 10%. Cuma kita nak kena pasti offside ni. Okey, ada yang offside ni, kimia ni macam banyak sikit ni offside. Macam mana cikgu ni buat offside ni? Okey. Nanti kita akan tepi sekolah-sekolah yang kita dapati yang offside. Okey. Okey, akhir sekali adalah matematik tambahan iaitu tingkatan 4, 174 dan 184. Bilangan pelajar murid online pun alhamdulillah sangat memberasakan. Murid tidak mengikuti PDPR bawah 10%. Okey cikgu. Nanti untuk makluman rakan-rakan guru, nanti saya mintalah KP-KP, JKMP sama-sama nak duduk bincang tak boleh. Duduk telefon ke, memawang ke, WhatsApp ke. Okey, pastikan pelajar-pelajar yang mendapat bantuan gadget. Okey, saya tak tahu dah sampai belum sebab 2 hari lepas memang dah sampai kat PBD. Brand Apple, memang orang kata iPad tu saya pun cemburu tengok, alamak dia orang dapat Apple. Lepas tu dengan set keyboard tu dan dongle lagi dengan 15GB. Selagi PDPR dia akan dapat sponsor by kerajaan 15GB sebulan. Jadi pastikan nama-nama pelajar yang dapat sponsor tu, kalau dia tak ikut PDPR cikgu rekod lah. Sebab macam kalau dia kata tak ada line tu pun kita siasat sikit, sayang. Sebab kita untuk pelajar-pelajar B40 tu kita kerajaan dah cuba untuk menyelesaikan masalah tak ada gadget, tak ada line, tak ada internet, semua tak mampu kan. Okey. Jadi nanti saya haraplah setiap sekolah apa orang kata selidik sikit lah. Okey, pelajar-pelajar kita yang dapat bantuan tu jangan dia terus dapat lepas tu hilang macam tu dan sekolah tak report lah. Dia join ke, dia tak join ke kan. Tak makluman sikit lah. Okey, seterusnya yang ini kemas kini pada 1998, just cikgu boleh tengok je untuk hingga 1998. Ini Julai dengan Ogos. Yang tadi saya tunjuk tu adalah sehingga sebelum cuti bulan 9 Februari. Okey,
Ini nak menunjukkan bahawa bila PDPR menengah rendah memang peratus budak yang tak ikut PDPR ni sangat tinggi. Lagilah subjek matematik sains ni sangat penting kan. Okey. Sama juga matematik sains bila masuk sains tulen, tengok semua bawah saya ini bulan sehingga bulan 8. Yang tadi yang saya tunjuk tu sehingga cuti sekolah. Lebih kurang sama saja. Okey. Okey, ini adalah antara isu dapatan masalah yang kita secara rawat lah yang kita dapat kumpul. Okey, iaitu yang pertama sekali adalah segelintir guru peramai IT secara teradun. Bukan tak reti buka Google Meet, bukan. Tapi beberapa yang kita dapati adalah guru kurang mahir tentang kemahiran IT secara teradun dan learning secara hybrid. Kemudian tiada capai internet dan gadget. Ini bukannya dekat murid saja. Kadang-kadang kita guru pun sama terlibat. Kita orang pun sama juga. Kadang-kadang dah peti-peti tu, dah kilat tu kan. Dah lain pun putus-putus. Siapa yang tidak stabil di kawasan tempat tinggal murid, guru, kemudian kurang kesedaran murid dan ibu bapa. Ini sangat penting. Kalau kesedaran tu tak ada, memang payah. Yang mak bapak tak support kan. Memang cikgu larilah macam mana, kejarlah macam mana, telefon lah macam mana, ketuklah pintu macam mana pun. Kalau tak ada yang ini, memang kita pun kita tak boleh buat apa tu di luar bidang kuasa guru. Okey, ini antara isu masalahnya lah. Dan akhir sekali masalah sosioekonomi ni tadi yang saya kata, kerajaan dah cuba bantu untuk menyumbangkan gadget dan lain-lain internet tu. Jadi ini antara isu dan masalah ni mungkin cikgu boleh ambil, boleh tengok, nanti boleh duduk berbincang adakah isu-isu ni lah yang akan sama juga dalam dialog prestasi yang akan kita bincangkan nanti. Okey cikgu? Okey, ini adalah cadangan intervensi lah. Okay, pembelajaran dalam talian seharusnya memberi fokus kepada konsep dan prinsip yang perlu disampaikan secara difahami semua murid. Masa pembelajaran selebihnya adalah untuk lebih memberi fokus kepada penerokaan pemahaman murid menerusi aktiviti perbincangan, kajian eksperimen atau sumbersaran dan pembentangan projek. Ini yang kalau dapatlah dilaksanakan. Okey, macam mana pun kadang-kadang saya tengok cikgu-cikgu ni hebat. Ada yang divideokan, apa tu dia share. Misalnya budak tu janji dia boleh tengok sampai bila-bila, tak ada limit tarikh ke apa masa tu kan. Okey, seterusnya gabungan media digital. Yang ini disarankan oleh Menteri Pendidikan kita juga. Disarankan. Tapi saya suruh anak saya tengok Didik TV ni pun dia kata kerja sekolah banyak. Tak sempat-sempat dia kata kan. Okey, so kita ada Didik TV, mana yang tak ada gadget lah, tak ada buka. Kita kadang-kadang pemerhati pun ada share jadual-jadual siaran tu. Okay, dengan kaedah tradisional mampu menjadi platform penting kepada semua guru untuk melaksanakan PPR secara formal dan tidak formal. Dan saya tengok rakan-rakan guru kita pun ada, daerah Segama pun ada yang menyumbang untuk channel Didik TV ni. Tanyalah untuk cikgu yang ada menyumbang dekat Didik TV, dia kadang tengok anak-anak saya kata ini cikgu dia kan. Kemudian namun dia memerlukan sokongan kepada pihak usaha ibu bapa untuk menjayakan lah. Kalau mak bapak asyik buka Netflix pun payah juga kan. So ini semua adalah kata cadangan intervensi dan ini makluman saja. Jadi mana yang boleh kita ambil, kita ambil lah. Okey cikgu. Okey, untuk saya setakat ni PPD dan PDPR ini saja. So kalau ada apa bertanya tak? Okey, kalau tak ada simpan dulu soalan tu. Nanti mungkin masa dialog prestasi nanti mungkin ada banyak pertanyaan. Okey cikgu. Okey, terima kasih Puan Nura. Kita akan sambung sedikit untuk overview cikgu. Saya masukkan overview kerana kita tidak akan pergi secara detail cikgu kerana masa, dan selepas rumusan nanti, selepas ini guru-guru lain KP selain sains dah boleh exit lah, sebab kita akan sambung dengan KP sains pula selepas rumusan saya nanti. Okay, so kesemua bahan kita akan dikongsikan dalam Padlet. Kita akan buat secara overview dengan laju sahaja pada hari ini. Jika rakan-rakan guru kurang faham ke, boleh hubungi kita lah. Ya. Jadi di sini kami cuba memberikan perkara-perkara yang sepatutnya diketahui, terutamanya ketua panitia lah. Okey. Jadi dan ada juga sekolah yang ada rakan ketua panitia tidak dapat hadir kerana tidak sihat, maka mohon rakan-rakan memberi maklumat-maklumat ini kepada rakan ketua panitia kita yang tidak dapat hadir. Terima kasih. Okey, bisa sih? Oh, print juga? Dah. Okey, sebentar .
prestasi. First page. Okay, so ini adalah perkara-perkara dalam dialog prestasi panitia yang sepatutnya ada, iaitu kita akan lihat nanti definisi pengurusan panitia sebelum, sedang dan selepasnya. Mengapa pentingnya dilakukan dialog prestasi panitia, objektif dialog prestasi panitia dan proses pelaksanaannya. Okey, seterusnya. Okey, so definisi DPP adalah ianya merupakan salah satu aktiviti kolaboratif dalam kalangan ahli panitia untuk mengesan prestasi murid, kualiti guru serta isu-isu yang berkaitan berdasarkan data dan fakta yang sebenar. Dan aktiviti kolaboratif ini membuka ruang kepada pelbagai pihak untuk melaksanakan intervensi dengan lebih berkesan. Okey, sepatutnya di sekolah kita perlu lancang dan dengan rapi dan diuruskan dengan sistematik. Next. Okey, pengurusan sebelum DPP. Okey. Kebanyakan mesyuarat panitia lebih berfokus kepada agenda mesyuarat. Kita tidak melihat headcount dan headcount kelas, ada murid dan headcount kelas. Okey, next. Kurang berfokus kepada data driven. Tadi ada cikgu tanya kan. So kita maknanya dalam dialog proses tersebut, jika bagi tingkatan 5, kita boleh guna semua. Keputusan pertengahan tahun kita, keputusan PBD kita. Okey? Sebab sepatutnya ada kolerasi di antara pentaksaran bilik darjah yang cikgu lakukan dengan keputusan murid. Sepatutnya begitulah. Okey, kebanyakan intervensi yang dipilih kurang dikaitkan dengan isu, masalah serta punca. So bagi tingkatan 5, kalau sudah ada pertengahan tahun dan juga PBD, maka kedua-dua data itu perlu kita gunakan untuk perancangan intervensi yang lebih baik sepatutnya. Okey, next. So mengapa pentingnya DPP? Inilah sebab kita ingin memenuhi aspek 3.1.2 SKPMG2 kita, 3.1.2 pengurusan mata pelajaran. Kerana kalau kita tidak membuat DPP, maka kita tidak dapat melihat secara telus apa yang berlaku kepada murid kita. Jadi sepatutnya kita dapat mengoptimumkan penggunaan headcount, dapat mengenal pasti isu, masalah dan punca serta secara khusus berdasarkan data yang kita ada. Kan, dan dapat memilih intervensi yang lebih berfokus kepada keperluan dan keupayaan murid. Okay, next. Maka cikgu-cikgu akan dapat lihat ini aspek 3.1.1 dalam SKPMG2 adalah ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan kepada pelaksanaan kurikulum kebangsaan. 3.1.2 mata pelajaran yang diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. 3.1.3 masa instruksional diurus untuk memastikan peningkatan masa pelajaran berkesan. Contohnya sekarang sekolah-sekolah membuat jadual waktu untuk guru-guru dapat melakukan PDPR. Okey. Dan seterusnya yang paling penting ialah penilaian murid diurus untuk mengesan kemajuan penguasaan dan pencapaian murid. Kenapa yang perlunya kita melakukan DPP. Alright. Okey. Next. Okay, so aspek 4.1 inilah dia kritikalnya kan, sebab kita guru sebagai perancang. So guru bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam melaksanakan pembelajaran dan pemudahcaraan. Maka intervensi mungkin kita perlu jalankan semasa dalam kelas kita. Okay, dengan melihat data yang kita sudah ada. Okay, dan inilah aspeknya yang kita perlu terus belajar untuk berperanan sebagai penilai untuk mengesan tahap penguasaan murid, di mana mungkin separuh daripada murid kita sudah tidak jarang kita temui lagi dalam kelas. Seperti saya ada mengikuti kelas di SMK Datuk Ahmad Ashad, hanya 12/25 murid yang dapat ataupun hadir ke kelas secara sama ada melalui WhatsApp, Telegram ataupun Google Meet. Jadi semua sekolah mempunyai kesukaran yang berlainan. Jadi kita perlu melihat data sekolah kita bagaimana. Sebab itu tadi ada persoalan, maka data keciciran, data peperiksaan, data salah laku mungkin kita juga perlu lihat kerana mungkin pelajar itu mempunyai masalah-masalah yang tertentu. Okay? Okay, next.
Okay, so objektif DPP sebenarnya ialah kita memantau prestasi mata pelajaran setiap murid mengikut kelas yang diajar guru dan kita mengenal pasti isu atau masalah secara khusus berdasarkan data. Okay, menyelesaikan masalah secara kolaboratif, berkongsi amalan baik. Next. Berkongsi amalan baik selepas pelaksanaan intervensi dan kita mengangkat masalah tersebut iaitu mengemukakan masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam panitia ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, maknanya ke peringkat sekolah lah. Kalau panitia sudah bincang tak dapat selesai, maksudnya kita mesti dalam prestasi peringkat sekolah, mungkin JKMP yang selalu membentangkan perkara ini perlu diangkat untuk diketahui oleh pentadbiran, okey, pihak pengurusan kita. Okey, next. So proses pelaksanaan DPP kita ialah apa yang perlu dibuat sebelum DPP, semasa dan selepas. Dan biasa juga cikgu dengar kan, kita menggunakan plan, do, check, act. Kerana kalau tidak melakukan perkara ini, maka kita sebenarnya tidak membuat secara total lah DPP tersebut. Maka kita mesti plan, jalankan, kemudian kita cek adakah yang kita jalankan itu berjaya seperti sepatutnya. Jika tidak, apakah act kita seterusnya, action kita yang perlu kita ambil. So maksudnya kita mesti fokus untuk improve dan kita share, perkongsian dengan rakan-rakan yang lain. Okay, so itu yang sepatutnya DPP yang dijalankan di sekolah. Alright, next. Okay. Next. Okay. So sebelum DPP menentukan fokus objektif DPP. Kluster 2 mungkin. Kemanjadian murid lah kita. Akademik kan. So kita ada berapa kluster cikgu? DTP? Ada cikgu yang tahu? Di sekolah. Berapa kluster yang kita sepatutnya bincangkan kalau peringkat sekolah? Cikgu Nurhayati nak tanya petang-petang ni ya. Dah penat. Ada yang cikgu sains dan melalui IBSE daripada pagi tadi. Okey, so kita ada 4 kluster sebenarnya, tapi di peringkat sekolah ada hanya 3 kluster yang sepatutnya dibincangkan, iaitu kluster 1, kluster 2 dan kluster 3. Okey, iaitu kluster 1 ialah enrolment murid, iaitu tentang kehadiran dan keciciran. Kluster 2, ini dia, bahagian panitia, iaitu kemenjadian murid. Okey, kluster 3 ialah salah laku dan penyalahgunaan data. So itu tadi ada cikgu tanya, data mana yang kita nak pakai sebenarnya dalam prestasi. Sepatutnya kesemua data yang ada di sekolah sepatutnya digunakan untuk melihat secara total apakah masalah-masalah yang kita ada di sekolah kita. Okey, bukan hanya kita melihat kepada data akademik sahaja. Okey, kemenjadian murid ini selalu kita fokus kepada akademik, maknanya keputusan peperiksaan. Alright. Okey, penyediaan data yang telah diverifikasi dan disahkan. Okey, mungkin ada sekolah yang saya PM tepi kerana bila saya lihat sepintas lalu data itu macam ada sesuatu yang missing ataupun tak betul. Okey, jadi sebab itu kita mesti penyediaan data yang telah diverifikasi dan disahkan. Sebab itu kita ada penyelaras bagi setiap perkara. Penyelaras PBD ada, penyelaras STEM ada, penyelaras, semua ada penyelaras. Sebab apa? Sepatutnya data kita di sekolah mesti diverifikasi, sebab contohnya PBD itu dia direct, JPN boleh buka dan boleh lihat apa yang berlaku di sekolah. Jadi semua data mesti diverifikasi dan disahkan, baru dia sah lah untuk kita gunakan. Okay? Dan of course lah sebelum DPP kita penyediaan bahan pembentangan yang sepatutnya lah. Macam kita macam ni lah, kita nak bentang ni PowerPoint mesti ada ke, okay? Mana bahan-bahan sokongan yang sepatutnya ada mesti ada. Okay, so kalau cikgu lihat tengok tu, kalau untuk kluster 2 iaitu DPP kita panitia, maka target daerah, target sekolah, target panitia, target kelas, target murid iaitu headcount murid. Data ini yang cikgu tanya tadi kan, data PBD pertengahan tahun, akhir tahun, trial SPM. Jadi DPP mana yang cikgu akan bincangkan. So semua data yang sepatutnya mesti ada. Okay, itu data kehadiran murid jika perlu, data disiplin murid jika perlu juga. Nampak? Mungkin ada korelasi ke semua data ini menjadikan begitulah keputusan yang kita dapati dalam DPP kita. Alright? Okay, next. So ini fokus, plan, fokus. Mengenal pasti ahli kumpulan DPP, menetapkan objektif DPP kita. Okay, next.
Okay, so ini dia contohnya. Maknanya kat atas tu termasuk pula bahasa Inggeris pula dia punya maknanya tapak lah kalau kita bincang matematik tambahan, tapak matematik tambahan lah kan. Maknanya di PBD di sekolah. Contoh kedua tu ialah PBD lah. Kami di PBD boleh buka dan lihat ke semua rumusan PBD daerah Segamat. Okey, contoh yang di bawah tu. Kami ada mana-mana dan di pihak sekolah maknanya you boleh buka kan, buka sendiri dan tengok data masing-masing. Okey, di bahagian PPD kami melihat rumusan secara keseluruhan sekolah di daerah Segamat. Okey, tadi penyediaan semua kan. Okey, next. Okey, so di sinilah selalunya saya kira rakan-rakan pun di sekolah telah selalu dengar perkataan ini, the climber, recovery, walker, sprinter. Okey, maksudnya dengan kita mengkelaskan murid-murid kita di mana kedudukan mereka. Okey, iaitu mungkin kalau kita berujuk kepada PBD, maknanya TP1 dan TP2 itu climber, maknanya pelajar yang mungkin gagal. Recovery maksudnya halus, kadang mungkin dia lulus, kadang tidak, maknanya border. Alright, jadi worker TP4 maksudnya dia dah sudah boleh jalan sendiri. Okey, dan sprinter maksudnya kita boleh berikan pelajar mendapat TP5, TP6, maksudnya mereka boleh menjadi guru muda pun, sebab mereka sebenarnya ialah achiever kan. Jadi kita boleh gunakan dia sebagai guru muda untuk membantu rakan-rakan lain. So yang ini kita pulangkan kepada pihak sekolah untuk melihat di mana kedudukan pelajar tersebut dan membuat intervensi yang sepatutnya mengikut kluster-kluster ataupun TP-TP pelajar tersebut. So maknanya kalau untuk tingkatan 1, 2, 3 tiada peperiksaan sekarang ni saya kira, maka data PBD lah yang cikgu-cikgu ada untuk DPP. Alright. Jadi kita perlu lihat seperti Puan Anura kata tadi, jabatan memandang serius DP peringkat tingkatan 1, 2, 3 sebab kebanyakan kita di sekolah selalunya melihat kepada SPM sahaja. Okey, jadi ingatan untuk semua ketua panitia yang ada tingkatan 1, 2, 3 itu matematik sains lah. Yang tingkatan 4, 5 memang kita fokus kepada SPM. Alright. Tetapi maknanya tingkatan 4 kena lihat. Maksudnya DPP bagi tingkatan 4 perlu dijalankanlah, kena lihat pelajar tingkatan 4 ni sebab mereka yang akan naik ke tingkatan 5 akan datang kan. Okay, alright, next. Okay, so ini contohlah data macam kalau cikgu dipanggil untuk dalam prestasi peringkat PBD pun kita perlu ada data-data tersebut. Contoh sekarang yang cikgu ada hanyalah PBD 2021. Guna je lah data tersebut cikgu sebab mungkin yang 2019, 2020 dah kita tak ada. Okay, maka data yang ada tu kita gunakan. Okay, jangan, ini saya letak contoh di sini, janganlah pening pula, mana ni nak letak 2019, 2021, yang mana cikgu ada, gunakan saja. Alright, okay. Next. Okay, so semasa dialog prestasi panitia tersebut, so perbincangan secara kolaboratif, laju pula saya punya IJK technical ni. Okay, so kita membincangkan isu dan prestasi kelas yang difokus. Guru kelas membentangkan data pencapaian murid yang difokus berdasarkan data. Iaitu mungkin ada, saya beritahu tadi, hubungan kluster 1, kluster 2 dan kluster 3 tadi. Alright, dan mengenal pasti isu punca dan memutuskan intervensi yang paling sesuai secara kolaboratif antara guru dan panitia tersebut. Okay, so ini bahagian do and check, iaitu kita fokus lagi, iaitu aktiviti kolaboratif, fokus kemenjadian murid, kenal pasti masalah dan cadangan penyelesaian, pemilihan intervensi berdasarkan isu masalah yang betul, punca yang betul dan paling utama, mengikut kebolehan dan keupayaan yang kita ada di peringkat sekolah. Alright, next. Okey, selepas DPP menyiapkan pelaporan dialog, biasalah cikgu biasanya akan melihat sumbang-saran yang diberikan oleh ahli panitia kita kan, melaksanakan intervensi terbaik yang dibincang, memantau keberkesanan intervensi. So ini tugas ketua panitia untuk memastikan bahawa kita mengikut apa yang telah dibincangkan dalam mesyuarat. Okey. Selepas dalam prestasi lah, sebab kita cakap dalam prestasi kan, maknanya memantau keberkesanan intervensi, membuat penilaian keberkesanan intervensi, membuat penambahbaikan intervensi jika intervensi kurang berkesan, sebab kita memang sentiasa, cikgu bukan kita plan satu intervensi kemudian biar saja. Maknanya kalau dia kurang berkesan, kita boleh tambah baik. Okay.
dan membuat perkongsian amalan baik kepada pihak lain. Yang ini yang kami cuba adakan di peringkat daerah, di mana kita sediakan Padlet dan mohon jasa baik rakan-rakan tadi kata TP1, TP2, mungkin kita ada intervensi lain, TP3, TP4, untuk 5, 6 tu apa yang cikgu-cikgu lakukan supaya rakan-rakan satu daerah ini boleh lihat apakah yang dilakukan di setiap sekolah di arah Segamat supaya percambahan idea itu dapat dikongsi, bukan hanya sekolah kita saja yang melakukannya. Mungkin rakan-rakan lain boleh follow. Okay? Alright. Dan membentangkan keputusan DPP di peringkat sekolah. Ini biasalah cikgu kan. Dan ada sekolah memang buat DP di peringkat kelas kan, guru dengan guru tingkatan tersebut, dan kemudian baru ada pembentangan di peringkat sekolah kan. Itu biasa saya faham. Okay. Jadi act maksudnya adalah kita improve dan share, iaitu berfokuskan maklum balas, membuat penambahbaikan, membuat perkongsian, menyediakan laporan lah. Laporan ini yang kami nak dalam Padlet tersebut. Maknanya apa yang cikgu dah buat di sekolah, upload saja dalam Padlet. Kami tak minta dalam bentuk apa, kami tak sediakan pun. Apa sahaja yang sekolah telah buat, maknanya mengikut pengurusan sekolah masing-masing, cikgu upload saja. Kami memang tak ada sedia tapak khas ke. Itu memang kreativiti setiap sekolah itu berbeza. Okey, kita kita meraihkan. Kita meraihkan kreativiti rakan-rakan di sekolah. Alright? Yes. Okey. So ini catatan alih lah pengurusan data prestasi untuk memudahkan. Itu dah tetapkan ke fokus data ada tak kan, apa isu yang paling besar kan, data-data sokongan apa yang perlu. Alright. Kalau panitia bersedia, teruskan. Maknanya pelaksanaan DPP. Okey, 5 objektif tadi. Selepas DPP, okey, maklum balas, rumusan dan perkongsian amalan baik. Okey. Fokus FIS. Nanti ada orang tanya pula apa benda FIS tu. Fokus, improve, share. Tadi kan kita katakan, maknanya tujuan kita itu saja. Kita fokus kepada masalah kita improve apa yang sepatutnya, dan kita kongsikan dengan orang lain supaya semua orang mendapat manfaatnya. Okay, next. Okay, bagaimana membezakan isu, pemilihan isu DP, masalah iaitu bagaimana nak kenal pasti, punca, RCA, ni banyak orang putih punya kita gunakan, root cause analysis, kenal pastilah apa punca utama sebenarnya, dan intervensi itu ialah mencari penyelesaian. Okay, next. Okey, isu pemilihan. Alright. Jadi, apakah fokus yang kita nak bincangkan dalam masyarakat tersebut? Kena tahu, fokus perbincangan dilakukan secara profesional ke arah kemenjadian murid, bukan hanya untuk pencapaian akademik. Maksudnya kita secara total, apa yang kita nak daripada murid kita kan sebenarnya. Bukan sahaja pencapaian akademik. Okey, menggunakan data analisis untuk mengenal pasti jurang dan semua bidang. Jurang murid cicir, murid hadir, yang itu tadi kata Puan Anura, korelasi di antara PBD dengan kehadiran dalam PDP, masa PDPR. Okey, mungkin ada korelasi yang besar di situ. Okey, alright. Contoh penulisan isu, peratus menguasai mata pelajaran sains matematik tidak mencapai sasaran. Peperiksaan pertengahan tahun 30%, sedangkan target 60%. Maksudnya ada jurang antara murid yang cicir mungkin dengan murid yang hadir PDPR. Okay. Okay, next. Okay, masalah iaitu kita kenal pasti. Perkara yang dibangkitkan untuk penyelidikan atau pertimbangan penyelesaian. Cara pemilihan masalah yang pertama, kenal pasti masalah. Ini dia kata kenapa tengok data tadi kita telah bentangkan kan, PBD, PDPR, kena lihat data. Okey, masalah mestilah berfokus dan spesifik. Kita tak beraban, tak tentu arah. Okey, kenal pasti yang keduanya ialah, langkah kedua ialah kenal pasti kumpulan sasaran. Kita nak fokus mana yang kita nak selesaikan. Kenal pasti kumpulan sasaran bagi setiap masalah. Itu tadi kita katakan ada mungkin tentang tahap, ada ataupun kelas yang sangat teruk. Jadi kena lihat begitu. Maka setiap kelas ada datanya tersendiri. Berfokus dan terbeza mengikut keadaan kelas yang kita ada. Okey. Okey, menggunakan tools iaitu 5W1H. Alright. Okey, jadi KPI kita mesti ada KPI lah, penetapan sasaran. Okey, mesti sesuatu yang kita buat itu boleh diukur. Okey. Alright, next.
Okey, kita bagi contoh di sini. Bagaimana penulisan selalu bila kita bentang, sebab Cik Jazmin menunggu ni untuk bahagian dia yang terakhir. Kesian cikgu-cikgu sains kan. Okey, jadi saya laju sedikit, nanti untuk ni rakan-rakan boleh lihat balik di Padlet, kita kongsikan, boleh lihat balik kalau macam kurang faham sedikit, kita boleh bincang kemudian. Alright? Okey, jadi contohnya isu yang kita perlu tulis adalah apa yang berlaku sebenarnya. Jadi maknanya bila kita bentang di peringkat daerah, selalu perbezaan-perbezaan ini cari penulisan isu dan masalah. Jadi isunya kita apa? Kan? Contoh yang tadi, kita target 60% tapi rupa-rupanya kita cuma dapat 30%. Dan kita kata mungkin berlakunya ini kerana jurang antara murid cicir memang tak hadir langsung dengan murid yang hadir PDPR. Okay? Okey, and ini saya minggu depan kami ada dengan sekolah rendah tulis tahun 3 di sini. Mana tingkatan 3 ke, tingkatan 1 ke, tingkatan 2, itu terserahlah ikut tingkatan cikgu yang cikgu nak bincangkan lah. Okey, tidak mencapai hanya 30% dengan perbezaan sebanyak 30%. Itu masalah kita. Alright? Dapatan daripada dalam prestasi panitia. Okey? Alright. Kumpulan sasaran 20 orang murid katakan, bilangan belum mencapai MTM mata pelajaran matematik. Okey? TP1, TP2 baru bagi kelas 3 cerdik. 2 orang guru matematik yang terlibat, of course lah panitia matematik kan. Okey. So what? 5 watt kan, 5W. So what? Apa masalahnya? Peratus murid tidak capai sasaran. Okey? Where? Maknanya di sekolah kita lah. Itu mata pelajaran matematik. Siapa yang terlibat? Murid tingkatan berapa? Okey, berapa orang? Berapa orang guru? Alright? When? Semasa pentasian setengah tahun lah, katakan macam tu. Kalau kata PBD setengah tahun, PBD setengah tahun lah. Okey? Kenapa ianya mendatangkan masalah? Menyebabkan KPI tidak tercapai. Okey? Dan berapa banyak KPI tidak capai? Sebanyak 30%. Alright? Okey. So, KPI kita nak supaya semua pelajar 90%. Okey, so peningkatan jumlah murid lulus dalam ETR sebanyak, maknanya ikut kelas kita lah. Kalau 90% tu berapa orang? Okey, jadi kita lihat mengikut isu yang guru-guru sasarkan lah. Alright, so maknanya setiap guru ada bilangan pelajarnya yang tersendiri kan. Okey, next. Okey, so bila kita kenal pasti root cause analysis, ada banyak isu. Tadi isu dia tadi, apa isu tadi? Tak capai target kan, 30% tidak capai target yang kita sasarkan. Jadi mungkin ada pelbagai masalah yang menyebabkan perkara ini berlaku. So rakan-rakan mungkin sumbang saran, okey, iaitu apa masalahnya, adakah tentang manusia, macam-macam lah ni, ibu bapa ke, guru yang masalah, tak ada cukup ilmu ke, cikgu baru ke, yalah, ada pelbagai yang kita boleh bincangkan di situ. Persekitaran. Okey, contoh macam sekarang kita ni mungkin PDPR kan. Okey, kaedah yang kita guna mungkin menyebabkan masalah tersebut. Okey, ataupun jenis bahan ke. Kalau kata kilang-kilang mereka kata mesin lah bermasalah kan. Tapi untuk kita mungkin bahan-bahan yang kita gunakan. Jadi kena bedah apakah root cause yang paling besar. Sebab kalau kita tak tentukan root cause ini, kita selesaikan yang kecil-kecil, yang root cause itu kita tak sentuh, sampai ke bila pun kita tak akan dapat selesaikan masalah. Contohnya paling besar saya anggap sekarang ialah selagi line internet, kalau seterusnya kita PDPR, kalau line internet dan gadget tak ada di tangan murid, tak payah cakap banyak lah. Kita nak force macam mana? Kerana sosioekonomi itu memainkan peranan yang sangat besar, cikgu. Mungkin kita guru-guru tak terkesan. Tapi anak-anak murid kita yang lain mungkin terkesan apabila ibu bapa tidak bekerja, mungkin. Jadi kita perlu tahulah, sebab sekarang ni kita nak asak pun, kalau kami di PPD pun kita memang mengetahui. Dan sebab itu kalau rakan-rakan lihat, kami memang tidak mengasak sekolah apa-apa pun, kerana perkara ini kita faham kan. Benda yang di luar kawalan kita, bagaimana kita nak selesaikan. Jadi selagi kita tak dapat selesaikan, pada saya root cause sekarang kalau PDPR kenapa tak capai prestasi yang bagus, itu saja kan. Maknanya kita punya alatan lah kan, memang tak ada. So kita nak paksa macam mana anak murid kita. Ada mungkin itu tadi macam Puan Anira kata, kesedaran lah manusia kan, maknanya ibu bapa, kesedaran.
Sebab saya kira rakan-rakan pun mungkin terima bahawa sosioekonomi itu memainkan peranan yang penting dalam anak-anak belajar. Alright? Okay, next. Okay, jadi itu saja. Jadi saya go sepintas lalu, okay, untuk rakan-rakan lihat apa sepatutnya berlaku dalam DPP. Kalau nak tahu tentang Ishikawa, tulang Ishikawa ni, boleh Google apa benda lebih mendalam. Okey, saya anggap rakan-rakan guru di hujung jari saja boleh cari maklumat tersebut. Okey, sebenarnya dia memang satu bengkel sepatutnya yang kita buat untuk ini saja, membedah ni. Tapi saya kira kita boleh, bila kita rehat boleh Google tulang Ishikawa, apa perlu dibuat. Okay, alright. Jadi seperti mana yang Puan Anura maklum tadi, tugas rakan-rakan cuma upload sahaja laporan yang DPP yang dibuat di pihak sekolah, upload saja dalam padlet kita. Bentuk apa? Terserah kepada pihak sekolah, tak ada masalah. Kita ikut saja. Kita hanya ingin lihat bagaimana rakan-rakan melihat isu-isu yang ada di sekolah masing-masing. Okay, so saya ringkaskan lagi dengan perkara-perkara yang berlaku dalam bidang sains maths yang perlu diambil perhatian oleh rakan-rakan semua. Okey, so banyak perkara memang yang terpaksa kita ambil tahu dalam matematik sains, dia non-stop, arahan demi arahan akan datang. Okey, contohnya pertama tadi kita dah maklum, jadi untuk perkongsian, saya kira ini perkongsian amalan baik lah yang kita cuba buat di daerah Segamat, iaitu semua sekolah akan berkongsi bahan yang mereka ada di peringkat sekolah ke dalam Padlet unit sains supaya rakan-rakan lain boleh melihat apa yang dilakukan oleh rakan-rakan di sekolah seluruh daerah Segamat. Okey, kita telah kongsikan tadi Padletnya, dan ini pun kita nanti akan share dalam GKD lah nanti pautan dia semua. Okey, seterusnya PBD akhir tahun. Peperiksaan akhir tahun yang saya kira mungkin dia akan lajak ke 2022 kerana persekolahan kita dibawa ke 2022, dan peperiksaan percubaan SPM, ada sekolah yang ingin membuat pra percubaan saya kira bila dapat bersemuka, tetapi yang saya dengar daripada MPSM mungkin yang sebenarnya mereka akan buat pada Januari 2022, yang itu yang saya dengar. Jadi maksudnya kita akan menunggu arahan keputusan daripada MPSM lah, sebab kita di PPD akan memberikan authority kepada MPSM untuk menentukan kerana mereka yang lebih faham keadaan di sekolah masing-masing. Alright? Okay. So, saya kira semua JKD pun telah bersedia menyediakan soalan-soalan mengikut GSI yang diberikan. Okey, contohnya untuk sains matematik memang pihak jabatan telah berikan GSI, sementara subjek lain, mana subjek sains tulen, memang GKD kena tentukanlah GSI-nya. Dan saya kira semua GKD telah bertungkus lumus cuba semua guru terlibat untuk penyediaan item-item untuk percubaan tersebut. Dan terima kasih kerana ada yang telah menyelesaikan modul MAS untuk GKD masing-masing. Alright? Dan seterusnya ialah perkara yang akan berlaku, iaitu pentaksiran kompetensi dan literasi yang merujuk kepada tim senam PISA kita, iaitu KEBAT, di mana rakan-rakan mohon pastikan semua guru-guru menggunakan secara terus bahan sumber yang telah dikongsikan, modul hebat yang telah bertahun ada di pasaran, dan akan datang adalah koleksi item JPNJ untuk sains dan matematik, di mana dua orang guru kita iaitu Cikgu Azami dari Datuk Bentara Dalam dan juga Dr. Ramlah daripada SMK Geberis terlibat untuk pembinaan koleksi item ini. Dan menurut JPNJ, mereka akan cetak dan akan edarkan ke seluruh sekolah di Negeri Johor lah. Okey. Yang ini tadi saya telah berikan, iaitu kami telah ada satu konsultasi bersama JPNJ pada 8 hari bulan September yang lepas, dan mereka memang mengutarakan kebimbangan mengenai tingkatan 1, 2, 3 ini. Maka sebab itulah saya tekankan ini, semua sekolah perlu mengadakan dialog prestasi untuk setiap tingkatan 1, 2, 3 ini. Maknanya untuk subjek sains dan matematik mesti melihat masalah daripada
root lagi. Maknanya seawal tingkatan 1 kena lihat. Okey, kena ambil tindakan. Alright. Dan rentetan dari itu juga, maka kami SISC Plus diminta untuk melihat dengan lebih fokus sekolah fokus JPNJ ya, dalam subjek sains matematik lah, kerana prestasi yang mereka lihat ialah 3 tahun berturut-turut kemerosotan pencapaian di peringkat SPM lah. Jadi kita akan lihat daripada tingkatan 1, 2, 3 dan 4, 5 sekaligus. Okay, so kita ada 6 buah sekolah fokus yang kita akan join, dan sebenarnya cikgu, saya mendapati bahawa memang guru-guru kita sangat hebat menggunakan pelbagai kaedah, okay, cuba sedaya upaya, tetapi kekangan gadget dan lain itu saya kira menjadi perkara utama yang mana bagi sekolah-sekolah yang pelajar-pelajar sosioekonominya kurang baiklah, mungkin menghadapi masalah yang besar. Okey, jadi kita pun tiada kuasa dan daya lah dari segi itu. Tapi mungkin peringkat sekolah boleh memohon daripada mana-mana badan swasta, NGO untuk bantuan tersebut. Sebenarnya saya pun telah pernah berbincang dengan guru-guru, iaitu mohon saja pihak sekolah mesti mohon daripada contohnya bank-bank. Okey, buat kertas kerja dah hantar, mereka ada CSR kan yang boleh ditolakkan daripada cukai. Jadi saya sarankan sekolah-sekolah cuba mohon daripada pihak-pihak swasta ini untuk bantuan lah, supaya mungkin pelajar yang berpotensi tetapi daripada sosioekonomi yang rendah kita boleh bantu. Okey cikgu, kerana kalau ada gadget je pun tak bermakna jika lain tak ada. Jadi maksudnya dua-dua perkara itu kita kena selesaikan. Itu root cause analysis saya lah secara kasar. Alright? Okey. Okey, mengenai pengurusan fail juga, maka ini contohnya tadi, untuk peringkat sekolah, mohon rakan-rakan KP memuat naik ke padlet juga apa yang telah cikgu-cikgu laksanakan di sekolah. Okey, next slide please, tunjukkan. Contoh aktiviti panitia Seri Bali. Okey. Okey, next. Okey, saya mendapat satu contoh lah, bengkel-bengkel dilakukan oleh SMK Seri Bali. Saya mohon kongsi Puan Maizan Hanim. Saya nampak tadi Puan Maizan Hanim baru masuk. Okey, contohnya begini, sebab guru-guru di sekolah saya kira pakar dalam pelbagai bidang, maka saya harap ketua panitia semua menggunakan kepakaran guru yang kita ada di peringkat sekolah untuk melakukan PLC, bengkel, untuk penambahbaikan. Maknanya untuk CPD, cikgu development. Okey. Jadi maksudnya nampak kecil cikgu tapi saya kira di peringkat sekolah kita tahu kelebihan yang ada di rakan-rakan kita yang ada, maka gunakanlah. Dan maksudnya cikgu dengan senang boleh collaborate di peringkat sekolah. Okey, ini contohnya. So saya mohon aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh panitia, cikgu upload saja, contohnya macam ini upload saja dalam Padlet. Dan termasuk laporan-laporan PLC yang cikgu dah buat lah. Jadi maksudnya rakan-rakan dalam daerah segamat boleh buka dan lihat Padlet tersebut. Okay? Alright? Okay. Dah habis bateri pula cikgu. Tak apa. Okay. Seterusnya, tadi saya telah nyatakan juga yang SU JKD, kerana semua ketua panitia ada di sini, membuat laporan untuk setiap JKD masing-masing bengkel kita pada hari ini. Saya panggil rakan-rakan serentak kerana untuk menjimatkan masa, dan masa yang sangat masa yang macam emas ni. Bukan masa macam emas lagi dah. Masa ni macam nyawa kita dah sekarang. Sebab bergerak pantas. Diam tak diam kita dah hujung September. Sangat cepat cikgu Jadi kami di unit sains matematik sedaya upaya ingin minimize masa perjumpaan kita. Sebab itu saya panggil ke semua ketua panitia serentak, sebab bahan yang saya nak sampaikan sama. Jadi kita ambil masa rakan-rakan saya sampaikan. Okay? Nampak? Alright. So, okay, next. Slide rumusan tadi. Okay. Tadi okay. Oh, stop. Tadi saya terlupa nak maklum tu lah nak
sangat sebab cikgu Zazmil yang menunggu ni kalau merisik-risik sebelum dalam bulan 6 kan, tiba-tiba kita diarahkan stop kerana memberi laluan kepada cikgu-cikgu untuk membuat PDPR dan tak ganggu cikgu-cikgu. Jadi sekarang ni Oktober akan datang, 2 buah sekolah, satu sekolah menengah di Keluang dan satu sekolah rendah saja di PKL ini. Untuk kita, semua sekolah akan terlibat iaitu pada bulan November nanti. Okay, so saya dapat jadual ni dulu. Semua daerah lain tak dapat, tapi saya PM tepi, alhamdulillah dia PKL ini dia back to the ni. Alright, apa lagi? Okay. Saya telah maklum. Okay, jadi satu lagi yang terakhir adalah kejayaan akademik dan ko-akademik cikgu. Kita pun ingin berkongsi dengan rakan-rakan satu daerah segamat apa yang pelajar-pelajar atau guru-guru kita capai dalam setiap sekolah. Jadi mohon ketua panitia juga uploadkan sijil-sijil yang anak-anak murid kita dapat dalam akademik ke ataupun ko-akademik. Contohnya yang baru ni STEM di Decathlon. Ramai anak murid kita rupanya mendapat sijil peringkat kebangsaan. Jadi saya mohon rakan-rakan pun upload saja sijil-sijil tersebut. Maknanya kita berkongsi apa yang semua sekolah di daerah segamat telah perolehi sebenarnya. Kita boleh lihat di sana. Okey? Jadi saya kira perkara-perkara ini nanti rakan-rakan ambil perhatian lah. Okey? Jadi jangan lupa selepas ini saya telah minta semalam JKMP sebenarnya. Saya telah maklum JKMP perkara yang sama. Jadi mungkin nanti JKMP akan maklum kepada semua ketua panitia lah untuk upload bahan mengikut sekolah masing-masing. Alright? Okey. Yang paling utamanya itulah intervensi kita untuk pelajar-pelajar kita dikongsikan supaya kadang-kadang kita dapat melihat ataupun sumangsaran satu daerah. Itu yang kami inginkan. Okey. Satu lagi yang saya teringat adalah Seri Bali pernah kongsikan mereka membuat YouTube live untuk pelancaran dan penutupan Minggu Sains dan Matematik. Sangat bagus cikgu. So maksudnya walaupun kita tidak berjumpa dengan anak-anak murid kita, tapi mereka tetap merasakan mereka macam berada di sekolah. Okey, maknanya pertandingan-pertandingan itu dibuat secara online juga. Okey, tahniah kepada SMK Seri Bali. Saya kira sekolah lain ada buat juga tetapi sebab tak berkongsi dengan saya tak tahulah. Jadi terima kasih kepada Puan Maizan lah yang sering Puan Maizan Hanim JKMP SMK Seri Bali kerana selalu berkongsi dengan saya apa yang dijalankan di sekolah. Maka saya lihat memang saya kira semua guru bersungguh-sungguh untuk menjalankan aktiviti walaupun di pandemik ini. Okey, Cikgu Ridwan ada ingin bercakap ke? Cikgu Ridwan? Tak. Oh, okey. Ingatkan Cikgu Ridwan ada nak okey. Alright. Okey, jadi saya kira itu saja. Kami akan share link kehadiran ke belum Tak apa. Kerana kesibukan kami akan share link kehadiran untuk SPL KPM ke dalam GKD masing-masing. Sesiapa yang hadir Kak Cik tapi diorang dah keluar ni lepas ni. Oh, jangan keluar dulu. Okey. So 3 link yang cikgu-cikgu perlu isi nanti. Satu, log coaching kami. Maka tempat pertemuan, lokasi pertemuan cikgu tulis sekolah sebab nama sekolah. Sepatutnya kalau kita pergi sekolah. Tetapi oleh kerana kita tak pergi sekolah sekarang, cikgu tulis je lah lokasi pertemuan tu tetap di sekolah cikgu. Nama sekolah cikgu type. Kemudian mode itu memang Google Meet lah. Okey, dan tikkan ketiga-tiga nama kami lah dalam log coaching. Itu borang yang pertama. Yang kedua, borang penilaian nanti kami akan share. Penilaian bengkel ini. Okey, yang terakhir adalah link kehadiran lah. Okey, link kehadiran. So 3 link semua. Okey. Log coaching untuk kita punya bimbingan, kedua penilaian bengkel, dan ketiga ialah link kehadiran untuk SPL KPM. Okey, alright.
So setakat itu saja untuk hari ini untuk KP Maths, KP Ed Maths, KP Bio Kimia Fizik boleh exit. Sementara tinggal di sini adalah KP Sains dan KP Sains lah, sorry. Untuk kemenjadian anak murid kita, setakat yang kita mampu cikgu. Cikgu jangan stres, all the best, okay? Dan terima kasih di atas semua yang cikgu lakukan, okay? Di mana kejayaan pelajar kita berdirinya seorang guru di situ, okay? Dan kita kongsi di chat, di ruangan chat, log coaching dan juga Google Form kehadiran SPL KPM. Okey, tak apa. Nanti kita akan sharekan di dalam JKD, semua JKD link-link tersebut. Okey, terima kasih. Okey, Encik Jasmine. Kita rehat sekejap untuk azan, memberi laluan azan ya. Dekat rumah kan ada